Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam walhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an walhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina li qulubina Muhammad 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat pada muka surat 24 bab yang ke-13, walid yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala melahirkan berbagai amalan ibadah. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i walidatil ahwali. Berbagai-bagai segala jenis amal itu kerana berbagai-bagai segala walidat ahwal. Maka murah yang dikedaki daripada walidat limpahan ke dalam hati ataupun terjadinya Allah Subhanahu wa taala. Dan ia datang ia hati daripada ma'rifah rabbaniyah dan juga asrar rohaniyah yang hamidah. Maka setengah daripada itu walid yang mewajibkan haibah, dan setengah daripadanya yang mewajibkan suka hingga lain daripada itu dalam kesalahan-kesalahan awal. Dan tak ada segala walid itu berbagai kerana segala amal yang zahir itu mengikut bagi awal hati yang batin. Daripada matan yang ke-13 ini, Imam Ibn Atha'illah dengan kata-kata hikamnya, kata-kata hikmah ini, untuk kita mengetahui bahawasanya kesan daripada amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kembali untuk beribadah. Seperti mana solat, kesan solat kita adalah kembali untuk kita istiqamah mendirikan solat. Dan kesan ini pula adanya dua. Satu kesan secara zahir, yang kedua adalah kesan yang secara batiniyah. Cuma pada Imam Ibn Atha'illah ini nak menjelaskan tentang yang walidah, satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan yang bersifat kerohanian. Kerana ini dikaitkan dengan limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala secara khusus ataupun secara khususiyah. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya apabila di kalangan arif billah berbicara dengan kata-kata hikam ataupun kata-kata hikmah, dasarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wasilahnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa seseorang itu sehingga bagi lidahnya itu boleh berbicara dengan kata-kata hikam ataupun kata-kata hikmah, kerana ada hubungan kerohaniannya dengan wasilah itu. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hubungannya pula pada dasarnya itulah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya, itulah Al-Quran Al-Karim. Dan itu adalah pintu yang pertama yang utama seseorang sehingga mendapatnya hikmah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar satu ilmu bersifat rabbaniyah, bersifat yang ruhaniyah, bersifat yang batiniyah kepada hamba tadi. Apa maknanya di sini? Al-walidah tidak lain salah satunya kurniaan adalah kefahaman di sudutnya agama, tetapi bukan dengan sifat yang lahiriah, zahiriah, tetapi lebih kepada ruhaniyah, ma'rifah. Itu adalah ruhaniyah.
Dan hikmah itu adalah ruhaniyah. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita seorang rasul dan daripada manusia yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Maksudnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga membersihkan kamu daripada kesyirikan, kekufuran, kegelapan. Dan Rasul ini mengajarkan kepada kamu kitab, kerana itulah hubungan yang terbesar, dasar yang terbesar diri kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia mengajarkan kepada kamu al-hikmah, dan dia juga mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ini adalah dalil daripada kitab Allah Subhanahu wa taala bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar diutus oleh Allah kepada kita, tetapi dia adalah murabbi kita. Dia mengajar ilmu kepada kita, kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia mengajar kepada kita ni hikmah, dan dia mengajar juga kepada kita asrarullah, rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala yang tidak siapa mengetahuinya melainkannya Rasul. Setelah Allah mengajarkannya rahsia tersebut pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini sebagai dalil dan juga hujjah bahawasanya yang dimasukkan waridah tidak lain hubungannya kerana amal itu kembali daripada kitab dan juga hikmah. Dan hikmah itu sebagian pada baginda Rasulullah SAW, Nabi adalah Nabiul Hikmah. Dan itu juga menjadinya zahir pada diri Rasulullah Nabiul Sunnah. Sehingga kita mengikutnya sunnah Rasulullah, maka waridahnya adalah hikmah. Itu sebagai contoh yang mudah. Contoh yang mudah, kalau sekiranya ada persoalan bagaimana kita nak mendapat ilmu hikmah. Jadi soalan kembali ditanya, adakah ilmu hikmah ini kamu sandarkan kepada Allah? Ya, kamu akan mendapatkan. Bagaimana kamu nak mendapatkan ilmu ni hikmah? Tidak lain dengan amalan kamu. Amalan kamu akan melahirkan waridat, dan waridat itu adalah menghubungkan dengan hati kamu dengan Rasulullah SAW, dan kamu akan mendapat hikmah. Mengapa agaknya? Kerana apa yang kita baca ini tidak lain sebenarnya adalah wasilah daripada Rasulullah SAW. Cuma perkara ini adalah khususan yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih pada siapa di kalangan hamba-hambanya untuk diberi hikmah tersebut, untuk diberinya waridah. Sehingga seseorang itu berbicara dengan kata-kata hikmah yang mana sebenarnya wasilah itu daripada Rasulullah SAW. Sebagian orang bertanya, Rasulullah SAW itu telah wafat. Lalu bagaimana difahami Rasulullah SAW mengajar ubahyatkan al-hikmah? Rasulullah SAW telah wafat. Bagaimana dia mengajarkan kepada umatnya al-hikmah? Seperti mana contoh, Rasulullah telah wafat lebih 1400 tahun dulu. Lalu bagaimana nak memahami Allah berfirman, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan Rasul itu mengajar kepada kamu kitab dan juga hikmah. Bagaimana nak difahami? Kembali pada ini jawapannya, waridah. Kamu mengamalkan satu amalan berdasarkan kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW, dengannya melahirkan waridah. Dan waridah itu adalah hikmah, yang mana siapa yang menjadi mursyidnya, muallimnya adalah Rasulullah SAW.
Lalu bagaimana nak difahami Rasulullah telah wafat tapi Nabi mengajarnya hikmah kepada kita pada zaman hari ini yang kita masih hidup. Lalu kata ulama bahawasanya sebenarnya pengajian ini kembali pada pengajian waridah terlebih dahulu. Kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan melalui bacaan. Ini bukan melalui bacaan, tetapi ini melalui hubungan kerohanian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan zauqnya, dengan mahabbahnya, dengan mujahadahnya, dengan istiqamahnya, dengan maqam-maqam mahmudahnya. Maka inilah yang menyebabkan seseorang mendapatnya hubungan khusus dengan Rasulullah sehingga Rasulullah mengajarnya ilmunya hikmah. Dan ini semua bermula daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallahu 'alaika al-kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah yang telah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah dan juga mengajarkan kepada Nabi kita hikmah. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, dan diajarkan kepadamu ya Muhammad apa yang kau tidak tahu. Lalu seluruhnya ilmu yang kita pelajari sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana Rasulullah mendapatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksudnya waridah di sini ataupun waridah tidak lain adalah satu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kurniaan ini disifati dengan sifatnya batiniyah, ruhaniyah. Sebagaimana contoh dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tapi ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada mereka, itulah manusia Rasul yang membacakan kepada mereka umatnya ayat-ayatmu. Dan Rasul ini mengajar kepada mereka akan kitabmu dan juga mengajarkan kepada mereka hikmah, sehingga membersihkan diri mereka daripada kekufuran, kesyirikan, kegelapan, kejahilan. Ini lagi satu dalil menunjukkan bahawasanya Rasulullah yang mengajar hikmah. Lalu apa yang ditulis oleh Imam Ibn Athaillah adalah daripadanya waridah yang Allah beri kepada beliau kerana tawajuhnya beliau dengan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman manusia tidak memerhatikan sanad-sanad ilmu, bahkan sebagai mereka tidak mengetahui sanad ilmu tersebut. Padahal sanad ilmu itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi adalah adanya hubungan kita dengan Allah dan juga Rasul. Sanad ilmu itu ada dua. Satu adalah ilmu secara zahir. Ilmu ini boleh diperolehi melalui bacaan, melalui pengajian ilmu, melalui daripada apa yang didengar, bahkan daripada apa yang dilihat. Kadang-kadang dengan satu iklan pun kita boleh dapat ilmu. Sekarang masjid surau itu dekat skrin TV dia keluar macam-macam hadis, ayat Quran, doa iktikaf, doa masuk masjid. Itu adalah ilmu. Itu dah lahiriah, zahir. Sesiapa pun boleh mendapatkannya. Sebab di mana seseorang yang mempunyai kekuatan hafalan, maka dia menghafal kitab itu, kitab ini, hadis itu, hadis ini, maka dia akan mendapatkan ilmu. Inilah lahiriah zahir. Ini melalui mujahadah seseorang. Sebab di mana contoh seorang kawan menghafal 20 hadis, ini contoh mudah. Dia tidak menghafalnya. Tetapi apabila dia beristiqamah, dia bermujahadah menghafalnya, akhir dia juga mendapat 20 hadis dengan 20 hadis yang sama yang dihafal oleh temannya. Ini zahir.
Ini ada sanadnya. Seperti pada seorang guru membacakan Quran pada muridnya daripada awal sampai akhir daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, lalu anak murid pun baca pada awal sehingga akhir, maka dia mendapatkan sanadnya ijazah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang sanadnya daripada gurunya, guru itu pada gurunya, daripada guru sampai kepada Imam Al-Jani, sampai kepada Imam Al-Syafi'i, sampai kepada Imam Al-Jazari, sampai kepada Imam Hafs, sampai kepada Imam Asim, sampai kepada para sahabat Rasulullah, sampai kepada Rasulullah, diambil kepada malaikat Jibril alaihi salam, diambil kepada Allah Rabbul Jalil. Itu sanad kitab Allah, qiraah, bacaan. Ini juga termasuk wa yu'allimukumul kitab. Maknanya sanadnya Rasulullah di sudut qiraah kita memilikinya. Itu bahagian yang pertama, sanad ilmu. Bahagian yang kedua di sudutnya sanad ilmu adalah melalui batiniyah, ruhaniyah. Apa maksudnya di sini? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diketahui kerana dipelajari. Tetapi di sini dengan cara mujahadah, di sini dengan caranya mahabbah, sehingga seseorang itu memilikinya cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cahaya, ini adalah sanad yang kedua dengan ilmu. Sanad yang batiniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana contoh mudah kalau ditanya, berikan contoh-contoh berkaitan dengan sanadnya ruhaniyah, batiniyah. Antara yang paling mudah adalah munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa Rasulullah, munajat baginda Rasulullah, itu semua adalah sanad ruhaniyah. Itu adalah sanad ruhaniyah kerana kita membaca doa Nabi itu adalah satu munajat. Lalu tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita telah mendapatkan sanadnya ruhaniyah. Di dalamnya sanad ruhaniyah ini ada dua jalan. Satu jalan melaluinya wasilah. Siapa wasilahnya? Al-ulama wal-ulama wal-awliya. Para alim ulama dan juga para awliya, warasatul anbiya. Lalu ada ulama, ada awliya mengajar kita ilmu Quranian seperti dari Imam Ibn Athaillah. Kita membacanya, kita mempelajarinya, tetapi menghubungkan akan ilmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Seperti mana contoh mudah. Kita belajar dengan seorang guru, tetapi guru itu kata pengajian kamu selesai, maka pihak sekolah akan mengeluarkan satu sijil untuk kamu. Tetapi sijil ini tidak boleh dikeluarkan sehingga guru besar tanda tangan dulu sijil tersebut. Jadi tunggu. Jadi pelajar pun belajar dengan guru, tetapi yang terbesarnya wasilahnya pada ilmu unsur tadi. Jadi begitu juga kita mempelajarinya sanadnya ilmu ruhaniyah dengan seorang guru, tetapi yang paling besarnya sanad tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tidak boleh menggugurkan ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Nabi mengajar kepada kita Quran dan juga hikmah. Jadi soalannya bagaimana kita membacanya qiraah, wasilahnya guru. Bagaimana kita mengetahui hukum hakam dalam kitab Allah, ibadah solat, ibadahnya zakat, ibadahnya umrah, haji, puasa, kitab Allah. Jadi hikmah, kitab Allah melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini jarang disebutkan. Yang perlu kita ketahui bahawasanya kewafatan baginda Rasulullah SAW bukan cahayanya telah selesai, terpadam. Di surah Aqidah mengajar kita cahaya nubuwah tidak pernah terpadam dan dia adalah kekal abadi.
ilmu kitab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hikmah. Lalu bagaimana difahami dengannya matinya ulama? Maka ilmu itu tidak ada, seperti mana kata Rasulullah, ilmu itu diangkat dengan matinya para alim ulama. Kata ulama-ulama kita adalah hakikatnya ilmu itu tidak pernah mati. Matinya adalah ulama. Matinya adalah pada zahirnya. Matinya padanya jasmiyah, jasadnya. Tetapi ilmu ini tidak pernah mati. Lalu apa yang dimaksudkan? Tidak akan berlaku kiamat melainkan ilmu akan diangkat. Lalu kata ulama-ulama kita masuk daripada hadis Rasulullah, ilmu yang diangkat adalah ilmu secara zahiriyah, ilmu yang zahir. Tidak diangkatnya ilmu dia rohaniyah. Itu yang perlu kita ketahui. Ilmu rohaniyah tidak pernah terpadam kerana terkandung di dalamnya cahaya nubuwah. Dan cahaya nubuwah itu adalah cahaya di nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila seseorang itu ada hubungan dengan Rasulullah, dengan selawat, dengan mengamalkan sunnah, ittiba' sunnah, maka hikmah yang dimasukkan di sini adalah Allah mengurniakan cahaya nurnya Rasulullah ke dalam hati hamba-Nya itu. Sehingga hati itu teranglah dengan cahaya nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah, "Wa ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah cahaya. Wa kitabun mubin. Kata ulama-ulama kita bahawasanya cahaya ini kekal. Quran kitab Allah adalah kekal. Dia tidak pernah terpadam. Walaupun berlaku di kiamat, cahaya ini tidak pernah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya nubuwah tidak pernah dipadam oleh Allah ataupun dihilang. Oleh kerana itulah bagaimana kita mempelajari hikmah. Tidak lain dengan al-ulama dan juga al-awliya. Dan keduanya mesti termasuk di kalangan ahli hikmah. Kalau sekiranya kita mempelajari guru daripada ahli zahiriyah, ahli zahir, yang berbicara dengan kitab Allah, yang berbicara dengannya sunnah, hadis-hadis Rasulullah, tetapi difahami secara lahiriah, zahiriah, maka dia tidak termasuknya ahli hikmah. Ahli hikmah lain. Ahli hikmah adalah apa saja ilmu yang kita pelajari dia daripadanya, walaupun satu bab yang ringkas, tetapi menghasilkan bagi kita kebaikan dalam mengamalkan ilmu-ilmu dalam Islam. Kerana apa? Kerana ahli hikmah mempunyai hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Seperti mana contoh Imam Ibn Athaillah Al-Mursi, Abu Hasan Asy'ari, karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dalam sirah cerita tentang kehidupan mereka, bahawasanya mereka tidak pernah putus-putus mendapatnya bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak putus-putus. Ini apa? Ini adalah kesan waridah. Kesan mereka benar-benar mengamalkan kitab Allah dan juga sunnah, sehingga mereka belajar langsung hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah apa yang mereka bicarakan semua adalah al-hikam, semua adalah al-hikmah. Kerananya kata-kata hikmah ini, dia akan melahirkan waridah yang bersifat hasanah. Semuanya kebaikan, tidak ada keburukan. Walaupun di sana terdapatnya orang yang berbalah lalu memburukkan antara satu sama lain, lalu ditanya kepada ulama ini ahli hikmah sehingga dapat menyelesaikan secara baik. Sehinggalah kita hampir-hampir nak terlibat memburukkan fulan bin fulan, berhenti kita daripada memburukkannya. Kerana apa? Kerana kita mendapat hikmah. Tak kala mananya di sana juga orang berbalah sehingga memburukkan antara satu sama lain, kita hampir-hampir nak terlibat, lalu dengan hikmah berhenti. Sehingga kita tidak terlibat juga untuk memburukkan manusia.
Kita lihat dah dunia kita pada hari ini huru hara, tapi ahli hikmah tidak melalui huru hara tersebut. Disebabkan kata ulama, al-hikmah adalah as-sakinah. Dunia hari ini huru hara, pemikirannya juga, tetapi hatinya ahli hikmah dalam keadaan as-sakinah, tenang saja. Itulah ciri-ciri ahli hikmah. Mengapa mereka itu tenang? Kerana mereka tak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ahli hikmah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kerana hati mereka tak pernah berpisah. Mujahadah mereka tak pernah berpisah. Muraqabah, musyahadah tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu mereka sentiasa tenang. Di lidah mereka lahirnya daripada waridah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara mereka adalah bicara di waridah ini yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di lidah mereka lebih memperbanyakkan membaca kitab Allah, berselawat atau Rasulullah, membacakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka melahirkan waridah pada lidahnya, melahirkan waridah pada lidahnya, sehinggalah apabila yang dibicarakan keluar daripada lidahnya al-hikmah, sehingga membawa manusia kepada jalan Allah. Kita lihat hari ini ada kalanya dalam satu-satu majlis ilmu, sehingga kita yang daripada suka jadi tak suka pada fulan dan fulan kerana majlis ilmu tersebut. Seperti mana contoh berlaku satu perkara, lalu ustaz ini berbicara tentangnya, sehingga daripada kita tidak tahu jadi tahu. Ada di antara mereka daripadanya suka pada fulan dan fulan, akhirnya membenci fulan dan fulan disebabkan daripada ilmu tersebut. Jadi dalam Islam tidak dilakukan demikian kalau dia adalah ahli hikmah. Itu bukan ciri-ciri ahli hikmah. Ciri-ciri ahli hikmah adalah seperti mana lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang melakukan kesalahan yang sebesar kesalahan sekalipun tetap akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah yang membawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah berfirman, "Ud'u ila rabbika, ud'u ila sabilika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah akan manusia ini kepada jalan Tuhanmu ya Muhammad dengan hikmah dan juga dengan pembelajaran yang baik. Maknanya natijahnya kebaikan. Kebaikan daripada seseorang yang diburukkan sehingga kita tak terlibat memburukkannya, mereka kita mendoakan pada mereka. Kita telah menerima mau'izatil hasanah, dengannya waridah al-hikmah. Oleh kerana itu, barang siapa yang mahu mendapat yang ada hikmah daripada Allah, al-waridah ini adalah hikmah, tidak lain hendaklah dikembali yang terakhir al-hasan, kebaikan. Sehingga orang itu memburukkannya, kita tidak terlibat. Mereka kita mendoakannya. Ini sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kata sebaik-baik di kalangan umatku adalah orang yang Islam. Daripada kebaikan menjadinya, daripada keburukan menjadinya kebaikan. Itu sebaik-baik umat di kalangan umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia di kalangan umat. Jadi contoh antara mereka yang telah mendapatkan waridah adalah al-hikmah. Dan al-hikmah ini satu ilmu juga yang langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana waridahnya itu wasilahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasulullah mengajar kepada dia secara rohaniah, kerohanian. Kalau ada diberi contoh ini, keturunan. Adakah kita pernah melihat nenek moyang kita? Tidak pernah kita melihat. Tetapi adakah kita meyakini nenek moyang kamu seorang Islam? Ya, saya meyakininya. Kamu yakin? Ya.
Adakah kamu meyakini nenek moyang kamu beriman kepada Allah dan juga Rasul? Ya, aku meyakininya. Kami meyakininya. Adakah kamu pernah melihatnya? Adakah dalilnya? Adakah buktinya? Tidak ada. Tapi kamu yakin? Ya. Apa maksudnya? Ini satu ilmu keyakinan. Tidak pernah melihat nenek moyang kita, cuma kita yakin mereka Islam, beriman pada Allah dan Rasul. Dan mereka mati Islam. Kerana apa? Al-yaqin. Lalu begitu juga ilmu hikmah yang Allah ajarkan kesan daripada waridah amalan-amalan kita sebenarnya adalah silsilahnya, sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata ulama-ulama tasawuf, adakah ini, kata ulama-ulama tasawuf setelah ditanya, adakah ini maksudnya Rasulullah mengajar akan jiwa kita hikmah ini? Ia jawabannya. Rasulullah SAW mengajar kita. Apakah dalilnya? Apakah dalilnya bahawa menunjukkan Rasulullah yang mengajar akan hikmah kerohanian kepada kita? Dalilnya adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana ayat Quran itu, bila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan lafaz yang fa'il mudhari', kaedah lughawi besar, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan dialah, itulah Rasulullah mengajar kepada kamu kitab Quran dan juga hikmah. Kalimat ini wa yu'allimukumul kitab wa yu'allim, yang pertama adalah dia akan mengajar kamu berterusan dan tak pernah berhenti. Yang kedua adalah Rasulullah mengajar kamu. Kamu yang dimaksudkan di sini adalah seluruh umat Islam pada zamannya Rasul sehingga akhir zaman. Apa maksudnya? Walaupun kita belajar Quran, kita belajar tafsirnya, hukum hakamnya, lalu daripada apa yang kita pelajari itu benar ilmunya, maka hakikatnya Rasulullah yang mengajar kita. Lalu bagaimana Allah? Allah yang mengajarkan Nabi, wasilahnya Rasulullah mengajar kepada kita. Lalu bagaimana nak difahami ini? Kata ulama-ulama furuhaniyah, kerohanian. Mengapa agaknya? Kerana dua kalimah syahadat kamu, kerana mahabbah kamu kepada Rasulullah dan sunnah kamu. Kerana apa? Kerana ini semua menghubungkan dengan nur yang Muhammadiyah, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak sedar perkara tersebut kerana maqammu tidak sampai. Kamu tidak sedar dalam hal ini. Kamu tidak sedar dalam hal ini. Tetapi hakikatnya berlaku demikian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu telah melahirkan babul fathu, pintunya pembukaan futuhan dalam hati kamu, sehingga dengannya bila benarnya dua kalimah syahadat kamu, maka kamu menjadi dia pelajar, kamu menjadi murid dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah apabila kamu itu solat kamu seperti mana solatnya Rasulullah. Apabila kamu puasa seperti mana puasanya Rasulullah. Apabila kamu berzikir Allah, kamu berzikir dengannya zikir Rasulullah. Itulah menunjukkan Rasulullah mengajar ilmu kepada kamu. Lalu bagaimana pula hikmah? Itu kembali ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang mungkin diajar sehingga dia hadir, dia berilmu. Tetapi tentang hikmah, itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana firman Allah, يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Ialah Allah yang memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang Allah pilih sehingga Allah mengajarkan padanya, diberikan hikmah padanya melalui Rasulullah. Kembali pada itu kitab Allah, wa yu'allimukum wal hikmah. Dan kitab wal hikmah, itulah maksud ayat ini. Maka sesungguhnya dia telah mendapat banyak kebaikan. Apa maksud banyak kebaikan? Kebaikan itu tidak akan berkurang dan lebur ataupun hilang, bahkan semakin bertambah. Barakah. Kerana apa? Ilmu hikmah adalah satu ilmu yang sungguh-sungguh barakah. Oleh kerana itu di sudut tasawuf, ulama-ulama tasawuf memberi makna di sudutnya doa Rasulullah.
Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Kalimah barik lana itu adalah al-barakah. Al-barakah itu ada ziyadah wan nama. Dari sudut lughawi, ziyadah wan nama maksudnya kebaikan yang bertambah dan seterusnya akan berkembang kebaikan itu. Ini maksudnya apa? Maksudnya luzumul khair, kata ulama-ulama kita. Makna dia tetap. Dia tetap. Oleh kerana itulah masuk hadis Rasul, barang siapa yang membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dia telah mendapatnya ilmu daripada Rasulullah. Apa maksud hikmah di sebalik doa ini? Sebagian orang melihat terjemahan, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keberkatan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Terjemahan maknanya itu. Kamu faham? Ya faham. Apa maksud balikna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan? Kamu faham itu? Ya, ada lagi kefahaman yang lain? Tidak ada. Itu adalah ilmu. Tetapi bila dimasukkan hikmah di sini, Wabalighna Ramadan secara hikmah adalah, Ya Allah, sampaikanlah kami juga ke dalamnya Ramadan. Ini menunjukkan bahawa kita tidak mampu untuk sampai ke Ramadan. Kerana apa? Di sudut umurnya, ilmunya, nyawanya, semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala dan juga takdirnya. Lalu bukan kita yang masuk ke dalam Ramadan. Wa ballighna secara hikmah adalah, Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam Ramadan, kerana kami tidak akan mampu masukinya. Mereka kau yang memasukkan kami ke dalamnya. Itu tafsirnya syarat yang sudut tasawuf secara hikmah. Mengapa agaknya? Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda betapa ramainya orang yang dikatakan dalam bulan Ramadan, tapi hakikatnya mereka tidak pernah ada di dalamnya. Betapa ramainya orang yang mengharungi Ramadan tetapi tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya apa? Ini hikmah. Penerangan ini secara hikmah. Jadi maksudnya bila seseorang berdoa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dengan doa itu yang pertama sanad secara zahir. Tapi maknawiyahnya secara hikmah itu adalah sanad ruhaniyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mustahil seseorang dapat menjelaskan maknanya yang tersirat yang lebih lagi melainkan Rasulullah, orang yang paling mengetahuinya. Lalu bila seorang ulama menjelaskan hikmahnya di seluruh tersiratnya, maka itu datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Mustahil di kalangan ulama ataupun awliya lebih memahami berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mustahil di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksudnya? Maknanya adalah hikmah yang dimiliki oleh umat yang jauh lebih besar berbanding hikmah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tidak akan diulang. Melainkan apa saja yang keluar kata-kata hikmah daripada lidah seorang ulama awliya, itu semuanya wasilahnya, itu semua ada dalam diri Rasulullah SAW. Dia sebagai Nabi, dia sebagai Rasul, ilmu itu ada dalam diri Rasulullah. Lalu bila dikeluarkan, itulah wasilahnya, sumbernya Rasulullah. Seperti mana contoh, kita mendapatnya cahaya matahari pada siang hari. Kalau ditanya, ini cahaya yang siang, ini sumbernya mana? Sumbernya ini di atas kita, matahari. Sama ada di timur maupun di barat, semua manusia akan menjawabnya cahaya ini berasal daripada matahari. Dia tidak akan menuju cahaya yang lain. Sebab matahari yang memberi sinaran pada waktu siang. Lalu begitu juga Rasulullah, manusia berbicaranya dengan kata-kata hikmah, pengajian, wal mau'izatil hasanah, wal mau'izatil hasanah, itu semua datang daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nubuat, nubuat. Dan apa yang saya bicarakan ini adalah kesan daripada waridah itu. Kesan daripada waridah. Selain daripada itu, selain daripada hikmah, waridah yang paling besar
Maknanya apa? Quran, hikmah, dan dia tidak berhenti di situ. Yang paling besar waridah adalah Allah secara langsung mengajar ilmu kepada kita. Tanpa ada wasilah. Tanpa dengan wasilah lagi. Seperti mana firman Allah, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. Lalu di sini kata ulama menyimpulkan dengan makna seseorang yang mengikuti Quran, mengikuti sunnah dapat hikmah. Itu waridah. Setelah dia mendapat waridah, maka dia akan mendapat satu ilmu yang dia tidak pernah ketahui dan tidak pernah dia pelajari. Dan ini adalah ilmu hubungan dia secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini tidak dimiliki dengan ilmu yang sama. Ini hubungan khusus Allah yang mengajar kepada kita secara langsung, tanpa dengan pengajian, tanpa dengan membaca, tanpa dengan ada guru kerana langsung. Guru di Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh mudah pada kalimat tauhid, kalimat syahadah, kalimat ikhlas, itulah la ilaha illallah. La ilaha illallah mempunyai banyak makna. Boleh kita mempelajari makna-maknanya la ilaha illallah dengan nafinya, dengan isbatnya, di sudut i'rabnya, itu semua boleh dipelajari. Sesiapa pun boleh dipelajari. Orang di timur, di barat semua boleh mempelajari ilmu itu. Tetapi hakikat padanya la ilaha illallah itu Allah kurniakan kepada kita secara khusus. Dan orang lain apabila berbicara tentang la ilaha illallah pada maknanya tidak sama dengan apa yang Allah beri kepada kita. Ini khususiat. Contoh mudah ini, mungkin dalam satu pengajian, guru beritahu saya telah mengajar kepada kamu dalam daurah ini selama 2 bulan dia kata. Dan kita telah mempelajari tentang hakikat la ilaha illallah. Saya berikan kertas kepada kamu dan kamu jelaskan apa makna la ilaha illallah melalui apa yang kamu telah pelajari, apa yang kamu faham. Tulis. Guru kata tulislah dalam 2 muka surat ini kalau sekiranya kamu mampu. Hanya dengan la ilaha illallah. Tulis dengan apa yang kamu fahami, dengan apa yang kamu, yang mana kamu ada ilmu tersebut, tulis. Pada basicnya kata la ilaha illallah jadi Tuhan mereka Allah, lalu diajar dalam daurah tersebut la ma'bud illallah, la mawjud illallah, la maqsud illallah. Illallah adalah la ilaha ilahal haqq. Tulis. Tulis. Sehingga diberi ini. Lalu guru akan melihat. Guru bagi tahu bahawasanya 30 orang semua telah berjaya menjawabnya. Dan semua jawapannya berbeza. Kerana apa? Allah telah mengajarkan la ilaha illallah pada semua itu secara perbezaan pada makna-makna pengkhususan. Apa maknanya di sini? Bila Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, itulah kesan waridah atas kita la ilaha illallah yang kita belajar. Oleh kerana itulah orang yang mendapatkan waridah, orang yang mempelajarinya terlebih dahulu. Mempelajari la ilaha illallah pada hakikatnya apa, maknanya apa, di sudut lughawi, di sudut ilmu bahasa seperti mana balagha, illa itu illa apa, mengapa perlu kita isbat, ilaha hanya untuk Allah ataupun selain pada Allah yang perlu kita nafi. Kita pelajari. Ini tidak dikaitkan dengan orang yang mesti masuk universiti mempelajarinya. Dan mungkin orang yang belajar di universiti pun tak pelajari ini. Tidak mempelajari demikian. Kita mempelajarinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kurniakan satu ilmu yang kita tidak pernah belajar. Kita tidak pernah pelajarinya. Dan tidak ada guru mengajarkan ilmu tersebut sehingga Allah memberinya kepada kita sehingga ilmu itu kekal dengan kita. Kenapa? Kita mengumpulkan ilmu, kita mendapatkan ilmu, kita belajar puluhan tahun, tetap juga yang terakhir, kita tidak akan membaca semua ilmu yang kita ada. Seperti mana seseorang yang menghafal Al-Quran, ketika mana dia nak mati, dia tidak akan membaca seluruh daripada ayat yang dia hafal.
Apa yang perlu dia baca ketika mana dia nak mati? La ilaha illallah. Itu aja. Selain daripada itu, Allah, Allah, Allah. Maupun jauh dalam keadaan dia sedang dia ada menyebut Allah. Itu adalah ismusat. Ismusat. Disebabkan kata ulama, barang siapa yang mati ada kalimat Allah saja, maka dia telah menyebut semua asma'ul husna Allah. Dia begini. Ada ahli syariat akan mati ada la ilaha illallah. Ada ahli syariat, kita ahli syariat. Kita akan mati ada la ilaha illallah. Atasnya mereka ahlullah akan mati ada Allah, Allah, Allah. Itu perbezaannya. Oleh kerana itu dah Rasul yang wafat ada la ilaha illallah dan juga Allah, Allah. Ma'arufikul a'la. Allah, Allah. Patutnya orang Rasul dah dicabut. Kerana Rasulullah menghukumkan ahli syariat dan juga ahli hakikat. Jadi ahli hakikat itu mati ada Allah, Allah, Allah. Dicabutnya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, Allah yang menyebut dia. Diri dah hamba tadi. Allah yang kedua kerana diri hamba pada rohnya melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Syahadah. Kemudian Allah yang ketiga dia sedang merasai Allah melihatnya. Muraqabah. Dia mati ada itu. Di mati ada Allah yang sedang dilihatnya dan merasai Allah melihatnya juga. Itu adalah ahli hakikat. Kita mati atas ahli syariat. Ahli syariat mati atas la ilaha illallah dengan sakitnya, kadang-kadang aksidennya. Lalu dia pun la ilaha illallah. Mungkin berada di lidah, mungkin berada di giginya, mungkin berada di jiwanya, mungkin berada di hatinya dengan la ilaha illallah. Mengapa agaknya? Kerana sebelumnya dihubung dengan dunia, hati. Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Itu waridah atas ilmu-ilmu zahir, kata ulama. Seseorang yang menjaga ilmu zahir, ilmu akidahnya, dengan sunnahnya, dengan amal yang Allah fardukan, maka dia akan mati atas la ilaha illallah zahir juga. Tapi dia mati atas iman juga. Dia akan masuk syurga. Tetapi seseorang yang memang sebelum dia mati, hatinya Allah, Allah, Allah. Sebelum dia mati, dia ada di maqamul ihsan. At-ta'budallaha ka'annaka tarahu. Dia dah ada maqamnya. Musyahadah, muraqabah, mukallamah, munajah, jiwa dia. Ketika itu. Dan ketika itu juga Allah mengambil nyawanya. Hakikatnya sama. Apa maksudnya? Dia masih hidup. Oleh kerana itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para wali, mereka ahya, mereka hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka maksudnya? Mereka masih hidup. Kematian ini dia sudah makul akal saja. Tetapi sebenarnya hakikat roh mereka itu, diri mereka itu sedang hidup. Melihat alam ini tetapi melihat dengan hikmah. Melihat dengan ma'rifat. Itu kata ulama-ulama kita. Oleh kerana itulah ada kasyaf yang tekan. Aku melihat di Masjidil Haram masih ada di orang-orang yang telah wafat masih tawaf. Mereka juga solat. Apa maksudnya? Para awliya Allah Subhanahu Wa Taala hidup. Bahkan di kalangan Al-Kasyaf melihat di sekitarnya Masjidil Haram hampir dengan Kaabah, aku melihatnya ada saja pengajian-pengajian ilmu di kalangan ulama-ulama terdahulu. Di sini aku melihatnya Al-Hakim Al-Tirmizi. Di sini aku melihatnya Syekh Abdul Karim Jalani. Di sini aku melihatnya halaqah Abu Hasan As-Suzuli. Dan yang paling ramai aku melihatnya halaqah Imam Ahmad Al-Tijani. Jadi maksudnya apa di situ? Tadi Kasyaf melihatnya mereka masih dengan ilmu ma'rifah. Kerana ma'rifah tidak mati. Ilmu hikmah tidak mati. Dan inilah mereka ajar. Cuma soalan mengajar kepada siapa? Ruh-ruh yang telah mati dan ruh-ruh yang masih hidup. Ruh yang telah mati, ruh-ruh yang telah hidup. Inilah kesan yang waridah tadi. Jadi jangan kita menganggap bahawa ini satu perkara yang kurapat pada wujud ilmu-ilmu demikian. Kerana kamu ahli zahir. Kalau kamu ahli batiniyah, Allah membuka hijab buat kamu, kamu melihat ini semua. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, disebabkan kamu banyak cakap, kata Rasulullah, atau banyak cakap, percakapan kamu itu bercampur-campur.
dan hati kamu ada di huru hara kerana tidak wujud ketenangan. Maka oleh sebab itulah kamu tidak melihat apa yang kulihat dan kamu tidak mendengar apa yang kudengar. Kata Rasulullah SAW. Oleh kerana itulah Nabi kata, sekiranya bukan kerana kamu banyak bicara, hati kamu pun huru hara, maka kerana itu kamu tidak mendengar, melihat seperti mana yang aku dengar dan melihat. Kalau sekiranya hati kamu tidak demikian, lidah kamu tidak banyaknya perbicaraan, kamu akan melihat dengan apa yang aku lihat, kamu akan mendengar apa yang aku dengar. Itu. Jadi oleh kerana itulah ahli hakikat yang dapat waridah hikmah ini dan ilmu yang Allah langsung ajar kepada mereka, maka mereka melihat itu. Mereka mendengarnya juga. Oleh kerana itulah kata ulama-ulama di kalangan ahli kasyaf, mereka mendengarnya tasbih anak. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya alam semesta ini di langit dan juga bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak tahu bagaimana tasbih yang malaikat Allah perdengarkan buat kamu. Itulah maksudnya wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang kamu tak tahu Allah bagi tahu. Dan langsung Allah akan bagi tahu di tasbih tersebut. Sehinggalah ada kasyaf mendengar bahawa alam ini sedang bertasbih. Dan tak putus-putus semuanya ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada hubungan dengan Allah dua saja, manusia dan jin. Terputus hubungan dengan Allah. Alam semesta ini termasuk ada burung-burung, haiwan-haiwan, semua dalam keadaan bertasbih. Angin semua bertasbih, langit juga bertasbih. Lalu telinganya para awliya Allah tadi mendengarnya tasbih-tasbih tersebut. Itulah perbezaannya waridah yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah. Bahkan Imam Ibn Athaillah juga memiliki karamah demikian. Yang kita belajar ni kita alikam, dia banyak kitab lagi. Dia tulis semua adalah melalui hikmah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada dia setelah waridah tersebut. Seperti mana juga Imam Al-Ghazali, kitab-kitab yang ditulisnya adalah kitabnya Al-Waridah. Semuanya. Apa maksudnya? Dia tidak menulis daripada dia, tapi dia menulis daripada Allah Subhanahu wa taala. Sanadnya siapa? Sanadnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia menulis sesuatu, melainkan sanadnya sampai kepada Allah. Tidaklah dia menulisnya tentang arash, melainkan dia melihat arash. Tidaklah dia menulis tentang yang syurga, melainkan dia melihat syurga. Tidaklah dia menulis tentang diri Rasulullah, melainkan dia melihat Rasulullah. Itulah maksudnya di kalangan mereka yang telah diberi waridah oleh Allah dengan waridah yang luar biasa. Yang terakhir ketahuilah olehmu bahawa segala amal itu kejadian-kejadian awal. Awal itu keadaan manusia, keadaan kesan daripada amal ibadah. Yang datang ia daripada kurniaan al-haq, kerana bahawasanya khatir yang mahmudah, lintasan hati yang terpuji itu apabila datang ia di atas hati, maka zahirlah baginya kejadian itulah amal. Apabila telah sah amalnya dengan wasilah ikhlas, maka zahirnya baginya kejadiannya tidak beroleh warithah, seperti mana disebutkan dalam hadis, barang siapa mengamalkan pada apa yang diketahui maka mewariskan Allah akan dia ilmu yang tiada dia ketahui. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, itulah kesan waridah, itulah hasil daripada waridah tersebut. Sehingga kata ulama bahawasanya dia bukan bermula daripada kamu, tapi dia bermula daripada Allah. Seperti mana contoh kita nak zikir Allah, bukan bermula daripada kita, bermula daripada Allah yang menetapkan untuk kita zikir Allah. Allah yang menetapkan kita untuk zikir Allah, lalu kita pun subhanallah. Seperti mana contoh di sebelah akidah, kita diperintah mempelajari apa makna tasbih sebelum kita bertasbih. Apa makna tasbih? Belajar itu dulu sebelum kamu bertasbih. Kerana apabila kamu bertasbih subhanallah, subhanallah, tapi kamu tidak mempelajari apakah makna tasbih, dikhawatiri nanti di lidah kamu maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah, tapi intikad kamu mengatakan Allah ada dekat langit itu. Dia berada di atas aras, bersemayam di atas aras, dia berduduk tinggal di atas itu. Nanti sepertiga malam dia turun. Maka itu bukan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kamu menyamai Allah dengan makhluk.
yang berada di atas, yang turun ke bawah. Maka itu bukan hakikat tasbih. Apabila kamu mau pelajari hakikat tasbih, kamu tidak akan menjelmakan Allah dalam bayangan kamu, menggambarkannya, menetapkan dia di atas sana. Bahkan kalau kamu mempelajari makna kalimat Allah, memadai sebenarnya. Itu adalah nama pada ismukan Allah. Kalau sekiranya kamu mempelajari ini disebut botol air, di mana dia berada di atas meja, maka dia bertempat. Dia ada saiz, dia ada. Botol itu apa? Botol ini ada karatnya, ada jauharnya, ada warnanya, ada. Tapi bila kita mempelajari Allah, Allah tidak ada kaitan langsung dengannya jauhar, karat, warna, warni, bentuk, gambaran dengan kalimah Allah saja. Menyelamatkan akidah itu. Hanya dengan kalimah Allah yang kita pelajari hakikat nama Allah. Nama Allah ini tidak wujud dengan yang tempat. Dia tidak juga jarak. Dia juga tidak wujud dengan satu gambaran. Itulah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu pelajari. Bila kamu sebut Bismillah, cukup saja kamu dapat barakah, wasilah dia dengan nama Allah. Oleh kerana itu Allah mengajar kamu dengan nama Allah. Wasilah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala memadai. Tanpa kamu menggambarkan Allah dengan sesuatu, meletakkan Allah pada satu tempat, ataupun kamu itu mendatangkan satu gambaran tentangnya, maka kamu belum membaca Bismillah. Begitu juga tasbih. Jadi pelajari hakikat tasbih sebelum kamu bertasbih. Pelajari juga tentangnya al-hikam ini, kata-kata hikmah ini, pelajarinya melalui taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah pada firman Allah, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan ulama kita mengajarnya doa, Allahumma atina hikmah, ya Allah kurniakanlah kepada kami hikmah. Agar kita doa, Allahumma atina kitab wal hikmah, ya Allah ajarkan kepada kitab dan juga hikmah. Agaknya barang siapa yang Allah ajar padanya kitab dan juga hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka dia telah mendapat banyak kebaikan. Kebaikan dimasukkan di sudah akidah, syariat, sunnah, ilmu, dan semua adalah kebaikan-kebaikan yang tidak pernah terpadam. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta